kita sambung kepada tajuk yang seterusnya, iaitu macam mana kita nak buat perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratus, pecahan dan perpuluhan. Okey, sebelum ni pun kita dah belajar apa itu nisbah, apa itu kadaran, apa itu kadar. Okey, contoh 4 nisbah 5. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 4, ataupun dalam bentuk kadar, yang mana kadar dan kadaran kita tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 4/5. Jadi 4/5 ni boleh tak kita nak ubah? Okey, dia dah duduk dalam bentuk pecahan. Okey, dia dah duduk dalam bentuk pecahan. Jadi macam mana kita nak ubah kepada bentuk perpuluhan? Jadi nak jadikan dia dalam perpuluhan, kita kena bagi jadi dia dalam bentuk puluh. Maksud dia, macam mana nak bagi jadi 10? Apa maksud 10 ni? Kita kena buat 4/5 ni. Yang bawah dia ni, kita kena bagi jadi 10. Macam mana 5 nak kepada 10? 5 ni kita nak tukarkan kepada 10. Nak kena buat apa? Darab 2. Jadi bila kita darab 2, yang atas bawah, bila bawah kita darab dengan 2, atas pun kita kena darab 2. So dia akan jadi 4 darab 2, 8. So 8/10 kita boleh tukar kepada bentuk perpuluhan, iaitu 0.8. Ataupun kita nak tukar 4/5 ni kepada bentuk peratus. Kita nak tukar kepada bentuk peratus. Peratus ni apa? Ratus. Ratus maksud dia 100. Kita kena jadikan dia bawah dia ataupun penyebut dia kepada 100. Okey, jadi 5/100. Nak buat macam mana? 5 darab 20. Baru dapat 100. Jadi dekat atas pun kita kena darab 20. 4 darab 20, kita akan dapat 80. Maksud dia 80/100 ni sama dengan 80%. Macam itulah. Kita tengok kepada aktiviti penerokaan ketiga dalam muka surat 93. Okey, dekat sini dia suruh kita lengkapkan jadual yang diberi, iaitu dia bagi 3 rajah dan dia suruh kita cari nisbah bilangan segi 4 sama yang berlorek kepada bilangan segi 4 sama yang tidak berlorek. Kemudian dia suruh kita cari peratusan segi 4 sama yang berlorek dengan peratusan segi 4 sama yang tidak berlorek. Okey, jadi kita tengok nisbah bilangan segi 4 sama yang berlorek kepada bilangan segi 4 sama yang tidak berlorek bagi rajah A. Okey, dekat sini rajah A dia lorek 20 kotak. Kalau kata kamu kira bilangan kotak yang berlorek ataupun yang berwarna ni, jumlah dia 20. Okey, jadi 20 kena nisbahkan dengan yang tak berlorek berapa? Okey, kira kita akan dapat 80. Jadi kita akan tulis macam itulah. 20 dinisbahkan kepada 80. So macam mana kita nak tulis peratusan segi 4 sama yang berlorek? Okey, peratusan segi 4 sama yang berlorek, kita tengok. Yang berlorek ialah 20. Jadi 20 daripada berapa? 100. 20 daripada 100. Sebab 20 tambah 80 kita akan dapat keseluruhan kotak ialah 100. Jadi 20 daripada 100 kita boleh tukarkan kepada bentuk peratusan, iaitu 20%. So kita akan tulis dekat sini lah 20%. Macam tu. Okey, kemudian untuk peratusan segi 4 sama yang tidak berlorek. Tadi kita kata 80 kotak yang tidak berlorek. Jadi 80 daripada 100. 80 kotak daripada keseluruhan 100 kotak yang tidak dilorekkan. So 80/100 kita akan dapat 80%. Macam tu. So jawapannya untuk kotak tak berlorek, peratusan dia ialah 80%. Okey, rajah B. Rajah B kita tengok yang berlorek, nisbah kotak yang berlorek dengan tak berlorek. Okey, nisbah yang tak berlorek dengan nisbah kotak yang berlorek dengan tak berlorek ialah 50 nisbah 50. Sebab bila kita kira ada 50 kotak yang berlorek, ada 50 kotak yang tidak berlorek. Okey, jadi 50
Daripada berapa keseluruhan ni nak dapatkan peratus segi empat sama yang berlorek? Peratus kotak yang berlorek. Okay, jadi kita kata 50% yang berlorek. So, jadi 50 daripada keseluruhan kotak ialah 100. So, 50 per 100, kita akan dapat 50%. Macam tu, 50%. Sebab apa? 50 tambah 50, keseluruhan dia kita akan dapat 100. Okey. Kalau peratusan yang tidak berlorek, tadi kita kata 50 kotak yang tidak dilorekkan. So, 50 per 100 juga. Kita akan dapat 50%. Macam tu. Okey, kemudian kita tengok kotak yang kecil ni. Kotak C, rajah C. Okey, rajah C, kita ada berapa yang dilorek? Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 15 yang kawasan yang berlorek ataupun 15 kotak yang berlorek. Dan yang tak dilorek berapa? 5. Okey, yang tak dilorek adalah 5. Jadi, peratusan. Nak cari peratusan bagi segi empat sama yang berlorek. Yang dilorek ialah 15. Yang tak daripada keseluruhan kotak berapa? 15 tambah 5, kita akan dapat 20. Okey, so macam tadilah. Kita kena bagi, bila dia kata peratusan, kita kena bagi jadi dia per dengan 100. Sebab macam yang atas tadi, dia semua per 100. Untuk dapat peratusan, dia semua kena per dengan 100. Okey, jadi kalau kata kotak C, rajah C ni dia ada 20 kotak saja. 15 per 20 kotak. Tapi kita nak dalam bentuk peratus. So, kita kena bagi jadi 20 ni kepada 100. Nak buat macam mana? 20 kena darab berapa dapat 100? Darab 5. So, bila 20 darab 5 dapat 100, 15 pun kena darab dengan 5. Kita akan dapat berapa? 15 darabkan dengan 5, kita akan dapat 75. Jadi, 75 per 100 sama dengan 75%. Macam tu. So, kita tulislah dekat peratus segi empat sama yang berlorek ni ialah 75%. Macam tu. Okay, kalau peratus yang tidak dilorek, yang tidak berlorek, tadi kita kata 5. Kita ada 5 kotak sahaja daripada 5 kotak daripada 20. So, kita tulis 5 daripada berapa kotak keseluruhan rajah C? 20. So, 5 per 20. Kita kena tukar bagi jadi per 100. Sebab apa? Kita nak bagi jadi dalam bentuk peratus. So, bila peratus, kena per dengan 100. So, 20 kepada 100 tadi kita kata kena darab dengan 5. So, bila kena darab dengan 5, atas pun kena darab dengan 5 jugalah. 5 darab 5, kita akan dapat 25. So, 25 per 100 sama dengan 25%. Macam tu. So, jawapan dekat sini kita tulis 25%. Macam tu. Jadi, bila kita nak tukar sesuatu pecahan kepada peratus, makna dia kita kena bagi jadi per 100. Contoh kalau dia bagi 2 per 4. Nak tukarkan kepada 100. 4 darab berapa dapat 100? Contoh. Jadi kita kena cuba bahagi tengok. 100. Kita nak jadikan dia 2 per 4 ni kepada bentuk peratus. So kita kena per dengan 100. Jadi 4 darab berapa dapat 100? Kita boleh cuba bahagi. 100 bahagi dengan 20, bahagi dengan 4, kita akan dapat 25. Maksud dia 4 darab 25 baru dapat 100. Jadi, bila 4 kita kena darab dengan 25 baru dapat 100. So, 2 dekat atas pun kita kena darab 25. 2 darab 25, kita akan dapat berapa? 50. 50. So, 50 per 100 sama dengan 50%. Macam tu. Jadi, bila nak tukar dalam bentuk peratus, kena pastikan kita punya pecahan mesti per 100. Okay, itu penting. Kita kena bagi jadi pecahan kita dalam bentuk per 100. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan. Dia bagi soalan dalam bentuk nisbah. Contoh 16.
Contoh 16 dia kata dalam sebuah kelas nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 3/3 nisbah 2. Jadi, cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. Okay, dia kata perempuan ni nisbahkan dengan lelaki bersamaan 3/2. Jadi, kita kena tengok nisbah bilangan murid perempuan dengan jumlah semua murid. Okay, so kita tengoklah. Kalau nak cari semua murid nak buat macam mana? Kita kata perempuan 3. Lelaki ada 2. Kalau keseluruhan, kita kena tambah. So, 3 tambah 2, kita akan dapat 5. So, jumlah keseluruhan pelajar dalam kelas tu adalah 5. Jadi, kita kena buat dalam satu bentuk nisbah perempuan kepada jumlah pelajar, iaitu 3/5. Sebab apa? Jumlah pelajar keseluruhannya tadi kita dapat 5. Jadi, 3 nisbah dengan 5. So, dah dapat dalam bentuk nisbah, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 3/5, dia akan jadi 3/5. Bila dah dapat dalam bentuk pecahan, baru kita tukar kepada bentuk peratus. Jadi, 3/5. Bila dia kata tukar dalam bentuk peratus, maksud dia kita kena bagi jadi per 100. So, 5 kepada 100. Nak buat macam mana? 5 darab 20. Kita akan dapat 100. So, bila 5 kena darab 20 baru dapat 100. 3 pun kena darab 20 baru dapat 100. 3 darab 20 sama dengan 60. So, kita dapat 60/100. Maka, jawapan kita dalam bentuk peratus, 60%. Macam tu. Kemudian, kalau dia bagi dalam contoh 17 tu, dia bagi dalam bentuk peratus. Dia suruh kita cari nisbah pula. Okey. Soalan dia, Zakaria ialah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku yang diterima. 30%, maksud dia 30 daripada keseluruhan jumlah wang saku. Ya, dia simpan 30%, maksud dia 30 daripada 100. Kan kita kata 30/100, maksud dia 30% ni sama dengan 30/100. Contoh kalau dia ada RM100, dia simpan RM30 dan daripada duit RM100 yang dia simpan tu, yang dia pegang. Okay, dia ada RM100, so dia simpan RM30. Itu maksud dia 30% daripada jumlah wang saku yang diterimanya. So, kita tengok berapa nisbah dia. Okay, jadi kita ubah 30%. Kita ubah dalam bentuk peratus ni, kita ubah dalam bentuk pecahan. Iaitu, tadi kita kata kalau 30/100 ataupun apa-apa yang per 100, dia akan jadi peratus. So, peratus tukarkan kepada bentuk pecahan, dia kena per 100. So, 30/100, kita boleh kecilkan dia. Jadi, 3/10. 3/10. So, kita dapatlah. Dah tulis dalam bentuk pecahan. So, kita boleh tulis dalam bentuk kadaran pula. Iaitu, bila kata 3/100, kita samakan dia dengan 3/10. 3/10, kita nisbahkan dia. Jadikan dia dalam bentuk nisbah 3/10. Okay, sama juga macam dalam bentuk 30/100 ni. 30/100, kita ubah dia ke dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 30/100. So, 30/100 sama dengan 3/10. Kita perkecilkan dia. Okay, lepas tu, kita tulis dia dalam bentuk nisbah, iaitu 3/10. Jadi, dapatlah nisbah wang simpanan kepada jumlah wang saku. Yang dia simpan 3 daripada 10 yang dia dapat. Seterusnya, macam mana kita nak tentukan peratus atas mengikut peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Maknanya dia suruh cari berapa peratus sesuatu benda tu dengan menggunakan konsep kadaran. Kita tengok contoh 18.
Contoh 18, dia bagi tentukan peratus setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okey, kita ingat balik konsep kadaran macam mana? Konsep kadaran. Okey, konsep kadaran kita tulis A per B sama dengan X per Y. Macam tu. Ni kadaran kan? Kita samakan dia. A per B sama dengan X per Y. Bentuk dia macam tu. Jadi kita ada dua kuantiti lah. Okey, so kita tengok. Soalan A. Dia kata sebuah kotak mempunyai 8 utas ribbon. 2 daripadanya berwarna biru. Apakah peratus ribbon biru dalam kotak itu? Okey, dia kata dalam kotak ada 8 ribbon. Jadi, 2 daripada dia color biru. 2 ribbon biru. Dia nak peratus ribbon biru. Okey, jadi kita boleh tulis dalam bentuk kadaran yang mana kita kena tahu berapa peratus. Berapa peratus? Kita nak cari berapa peratus. Okey, so bila nak cari dalam bentuk berapa peratus, kita kena tulis dalam bentuk, okey, berapa per 100. Sebab kita nak tulis dalam bentuk kadaran ni. Okey, dah nak tulis dalam bentuk kadaran, kena tulis dalam bentuk pecahan lah. Berapa per 100? Sebab peratus sama dengan per 100. Okey, so berapa per 100 sama dengan berapa yang kita nak cari? Sama dengan 2 ribbon biru per dengan 100 ni jumlah keseluruhan ribbon ada berapa? 8. Kita akan tulis macam tu. So, berapa per 100 sama dengan 2 per 8. Biru per dengan keseluruhan ribbon. Jadi, berapa dia? X per 100 sama dengan 2 per 8. Okay, so nak buat dalam bentuk kaedah kadaran. Maksudnya kita boleh buat darab silang. Okay, kita boleh buat darab silang iaitu kita darabkan 8 dengan X, kita darabkan 2 dengan 100. So, 8 darab X kita akan dapat 8X. 8 darab X. Okay, kita akan tulis macam ni lah. 8 darab X, so 8 darab dengan X ataupun kita boleh tulis 8X terus pun tak apa. Okey, sama dengan 2 darab 100, 200. Okey, macam tu. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, kita nak cari nilai X sahaja sebab kita nak tahu berapa peratus. Sekarang kita nak cari nilai X. Jadi, 8 ni kita kena bawa pi dekat dengan 200. Yang mana tadi kita kata 8 darab kan? 8 darab X. So, 8 darab ni kita bawa pergi belakang. Kita nak tinggalkan X sahaja. So, kita kena bawa 8 darab. Kita bawa pergi belakang. Dia akan jadi, kita nak X saja. So, kita akan tinggalkan X dekat depan. So, kita bawa 8 darab ni ke belakang. 200 bawa pergi belakang, dia jadi bahagi ataupun per. Dia akan jadi bahagi. So, bahagi dengan 8. Okay, 200 bahagi 8, kita akan dapat 25. Okay, so nilai X ni 25. Tadi kita kata X per 100. X per 100 kan? Sebab kita nak cari dalam bentuk peratus. X kita 25, so 25 per 100. Jadi tulis dalam bentuk peratus. Sebab dia nak dalam bentuk peratus. Apakah peratus? Peratusan. Jadi, kita kena tulis dalam bentuk peratus iaitu 25 per 100 sama dengan 25 peratus. Macam tu. Jadi, kita ada 25 peratus ribbon biru. Macam tu je lah. Okey, soalan B. Dia kata, Puan Jorana mempunyai RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tambang pengangkutan. Apakah peratus wang yang dibelanjakan dia? Okey, dia ada RM300. Yang dibelanjakan adalah sebanyak RM15. Jadi, kita tulis dalam bentuk kadaran iaitu berapa yang dibelanjakan dengan jumlah wang. Berapa yang dibelanjakan? RM15 per dengan berapa jumlah wang yang dia ada? RM300. Okay, so kita kena sama dengankan sebab kita nak buat dalam bentuk kadaran. Jadi, sama dengan berapa peratus wang yang dibelanjakan dia. Okay, so kita tulis berapa per
100. Sebab kita nak tulis dalam bentuk peratus. So, kita carilah per 100. So, okey, dah dapat dalam bentuk kadaran, kita boleh buat darab silang. Ataupun kita buat dalam bentuk kadaran. Macam tadi, kita darab silang. Macam yang ni, kita boleh buat kadaran. Ataupun nak buat darab silang pun tak ada masalah. Kalau kita buat kadaran contoh 300 kepada 100. Nak buat macam mana? 30, 300. Kena buat apa? Darab atau bahagi dapat 100. Kita kena bahagi. 300 bahagi dengan 3. Baru kita dapat 100. Okey, jadi bila bawah kena bahagi 3, atas pun kena bahagi 3. So, 15 bahagi 3 kita akan dapat jumlah dia berapa? 15 bahagi 3 sama dengan 5. Sebab 5 darab 3 dapat 15. So, 15 bahagi 3 dapatlah 5. Jadi, nilai X kita 5 per dengan 100. Sebab apa? Kita nak cari dia dalam unit peratusan. Okay, so 5 per 100 kita boleh tulis dalam bentuk peratusan iaitu 5 peratus. Macam tu. Okey, selesai untuk soalan B. Okay, kalau contoh 9. Contoh 9, dia kata, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang mempamerkan tanda harga potongan 45%. Harga asal kemeja ialah RM85. Apabila Encik Rosli mengimbas kod harga kemeja itu, pengimbas menunjukkan harga RM57.80. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Berikan penjelasan bagi jawapan anda. Okey, kita tengok. Nak cari dia kata harga potongan. Dia kata dia beli, dia pilih satu kemeja dekat rak yang ada tulis potongan ataupun diskaun 45%. Okey, harga asal kemeja tu RM85. Kemudian bila dia cek harga dekat baju tu, harga baju tu RM57.80. Okey, jadi kita nak tahu adakah peratusan dia, adakah RM57 tu sama dengan 45%? Okey, jadi yang tu yang kita nak tahu. So, macam mana? Kita boleh cari berapa peratus sebenarnya 85 harga asal dan harga yang dijual iaitu yang ada dekat barcode RM57. So, kita nak tahu berapa peratus yang dipotong sebab 85 kan kurang daripada RM57. Jadi, so kita nak tahu berapa potongan yang dibuat. Adakah betul 45 ataupun nilai dia lain? Okey, jadi kita tengoklah. Kita boleh tulis, kita nak cari berapa peratus. Bila kita nak cari berapa peratus, so kita tulis harga sebenar, kita peratus ataupun diskaun dia per dengan 100. Sebab kita nak cari berapa peratus. Okey, harga yang dijual tadi kita kata RM57.80. Daripada harga asal RM85. Harga asal RM85. So, kita buat darab silang ataupun, sebab kalau tak boleh buat kadaran, kena buat darab silang. Okey, so kita buat darab silang. 100 darab RM57.80. Pi darab dengan 85. So, 8Pi darab 85, kita akan dapat 85 Pi sama dengan 100 darab RM57.80. Kita akan dapat RM5,780. Okey, lepas tu kita carilah nilai Pi kita berapa? Bahagi. So, kita bawa 85 ni Pi belakang, dia jadi bahagi 5780 bahagi dengan 85. Makna dia nilai Pi dia ialah 68. Okey. Jadi 68. Maksud dia harga jualan tu 68% daripada harga asal. Okey, maksud dia 68% daripada harga asal. Kita nak tahu diskaun. Maksud dia diskaun ni kita kena tolak. 85 tolak dengan harga diskaun ataupun peratus diskaun. Baru kita dapat 68. Okey, jadi kena buat apa? RM85 ni adalah 100%. Kita kena tolak dengan berapa yang kita nak cari, berapa diskaun, baru kita dapat 68% ni tadi.
Okey, jadi kita ambil 100 tolak 68. 100% tolak 68 baru kita dapat harga diskaun dia iaitu 32%. Makna dia harga potongan ataupun potongan dia adalah sebanyak 32%. Dia bukan 45%. Jadi harga potongan dia lebih sikit lah. Sebab tu dia kata peratus diskaun yang diperolehi adalah kurang daripada peratus di potongan yang dipamerkan. Sebab yang dipamerkan 45. Tapi dia dapat potongan 32% sahaja. Macam tu. Okey, jadi selesailah tajuk nisbah, kadar dan kadaran.